Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adnan Khalid bin Zarman dan saya bersama dua orang ahli kumpulan saya, Nik Abdul Azim bin Bahrudin dan juga Nurul Attillah binti Nur Anwar. Kami akan membentangkan tugasan 2 BMMB 3033, iaitu soalannya, secara berkumpulan tidak melebihi 3 orang, pelajar dikehendaki merumuskan pemikiran Osman Awang dari dua jenis genre yang berbeza, iaitu puisi Melayu moden dan prosa moden. Persembahan perlu dibuat dalam bentuk PowerPoint. Baiklah, pertama adalah berkaitan puisi Melayu moden. Baiklah, pertama, puisi Melayu moden merupakan seni penulisan kontemporari. Penulisan kontemporari ini adalah seperti yang menyampaikan maksud tertentu melalui kata-kata yang tersusun dan digabungkan. Dan puisi Melayu moden ini berbeza dengan puisi Melayu tradisional, iaitu seperti pantun dan syair. Dan perbezaan kedua-dua jenis puisi ini, iaitu moden dan juga tradisional, berbeza dari segi bentuk, peringkat rima dan sebagainya lah. Kedua, puisi Melayu moden membincangkan isu-isu zaman. Isu-isu zaman ni sama ada dari segi ekonomi, politik, kemasyarakatan dan sebagainya. Dan puisi-puisi moden ini, untuk pengetahuan semua, juga dikenali sebagai sajak perkataan asal Arab yang mana bermaksud persamaan bunyi. Baiklah, pemikiran Osman Awang. Pemikiran Osman Awang ialah kemarahannya dan luahan hatinya disampaikan dalam bentuk penulisan. Kedua, Osman Awang penting sebagai kritikan sosial politik untuk Malaysia. Dan kepentingan Osman Awang ini terutamanya pada zaman yang jarang menimbulkan pemikiran yang boleh dikatakan berani mengucapkan isi hatinya. Dan beliau menjadi lebih penting apabila kritikannya dipaparkan kepada kenyataan yang difahami dengan rasa perikemanusiaannya. Ketiga, beliau selalu berusaha untuk melihat dari perspektif yang adil. Perspektif yang adil ini adalah perspektif yang mana menyebelahi manusia yang tidak dapat menyatakan masalah mereka dan menghukum para penindas. Dan disebabkan itulah Osman Awang tidak pernah terheret ke dunia politik, parokial dan juga slogan retorik. Dan tradisi Melayu lama menjadi nadi terhadap setiap karya Osman Awang ini. Bukan sahaja dalam bentuk, tetapi juga dalam cara penyampaian gambaran ataupun image, perasaan dan perspektif yang disampaikan. Teknik-teknik berpuisi yang sering kita temui dalam sastra lama juga dapat kita temui dalam puisi Osman Awang, khususnya yang berkaitan dengan bahasa pertuturannya. Seperti penyair tradisional, iaitu dalam Osman Awang lah, bahasa merupakan alat magis untuk mempengaruhi para pembaca ataupun para pendengar. Selain itu, ia mampu mempermainkan perasaan dan fikiran para penyair. Dan dalam puisi awal Osman Awang ini, kekuatan bahasanya datang daripada nada yang rendah, lembut, harmoni. Dalam kata lain, kekuatan bahasanya disebabkan nada yang memujuk, yang boleh menyebabkan perasaan seseorang atau perasaan pembaca tersentuh apabila mendengar ataupun membaca sajak Osman Awang ini. Contoh seperti pengenalan dalam syair Gadis Ayat Suci, iaitu suara yang manis dalam bisik daun-daun,
beralun lagu tahun di sayap angin malam. Redup menyusun di bawah langit bertirai sepi. Gadis tetangga, simpatiku pada matanya yang buta. Dari sinar hatinya membaca ayat-ayat suci. Dan dalam usaha Usman Awang menyampaikan pemikiran di dalam puisinya, Usman Awang juga menyampaikan pemikirannya melalui pemilihan tema yang betul. Pemilihan tema yang betul ini adalah tema yang mana seringkali mengangkat ataupun mengagungkan golongan ataupun mengutamakan golongan masyarakat yang tertindas ataupun yang malang. Dan usaha ini menyampaikan tema jiwanya yang sensitif, cepat tersentuh dengan situasi ataupun peristiwa yang meruntun hatinya. Tetapi itu tidak bermakna Usman Awang hanya menggunakan kuasa emosinya untuk menggambarkan situasi dan masalah kehidupan yang malang. Beliau juga mengetengahkan isu-isu intelek, menimbulkan implikasi pada sosiologi, politik serta peraturan kehidupan sosial yang tidak seimbang. Pada mulanya, Usman Awang melihat masalah di sekitar kampung halamannya, di sekitar kawasan yang paling dekat dengannya, ataupun di sekitar kawasan yang lapang ataupun kawasan yang memberikan ketenteraman. Misalnya di tepi tasik, di atas bukit dan sebagainya lah. Dan Usman Awang menceritakan pengalamannya ataupun peristiwa-peristiwa yang menyentuh hati tersebut dalam sajak nelayan, pekerja, penjual air batu, penjual pisang di kaki lima ataupun Pak Utih. Kemudian beliau mula melihat gambaran yang lebih besar meliputi orang di seluruh dunia. Orang kulit hitam di Amerika Syarikat dan sebagainya. Dan beliau juga melihat penindasan dengan cara yang lebih kompleks. Baiklah, pemikiran yang seterusnya ialah Usman Awang sebagai pemikir yang dididik oleh pengalaman. Jika dilihat pemikiran Usman Awang dalam puisi dia ni semua bermula dengan pengalaman beliau sendiri. Beliau ni merupakan seorang yang terdidik oleh pengalaman hidupnya sejak beliau kecil lagi. Beliau ni dilahirkan dalam suasana sebagai anak nelayan. Hidupnya juga mengalami kesempitan dan kesusahan hidup yang telah membuatkan beliau ni menjadi seorang yang kuat semangat dan ingin mengubah nasib hidupnya. Oleh itu, beliau ini menjadi seorang yang sangat tegas dan mempunyai pendirian bahawa sastra ni boleh memainkan peranan dalam membela nasib rakyat. Jadi, beliau juga yakin bahawa bahasa dan kesusasteraan ini merupakan alat penting bagi pembinaan sesebuah masyarakat itu. Baiklah, pemikiran Usman Awang yang seterusnya ialah cara beliau melenturkan bahasa Melayu untuk suatu suara khusus yang dapat mengungkapkan pelbagai suasana hati ataupun situasi bangsanya. Iaitu puisi beliau kadang-kadang berisi bayangan ataupun kiasan. Namun ia agak mudah untuk ditangkap dan difahami kerana bahasa yang digunakan adalah kata-kata yang digunakan dalam kehidupan seharian sahaja. Dan selain itu, Usman Awang juga memilih puisi dia dikarang berdasarkan bentuk rakyat kerana menurut beliau ia akan lebih mudah difahami dan lebih dekat dengan pemikiran rakyat. Dan seterusnya, Usman Awang juga sentiasa mengikut peredaran zaman, iaitu puisi beliau sering berubah dan persoalannya dalam
persoalan dalam puisi beliau juga semakin berkembang di zaman ke zaman. Dengan itu, beliau mampu untuk menyesuaikan puisi beliau uh, mengikut keadaan masyarakat. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada pemikiran Usman Awang dalam prosa moden. Pertama sekali kita terangkan dulu apa itu prosa moden. Prosa moden merupakan karya sastera bahasa Melayu yang bebas dalam ciptaan, menggambarkan pengalaman, pemikiran, situasi, persoalan isu atau kehidupan sebenar dalam bentuk tulisan karya bagi menyampaikan mesej yang tersirat. Prosa moden ni mempunyai beberapa ciri, iaitu antaranya yang pertama ialah ciri-ciri adalah bebas. Bebasnya yang dimaksudkan di sini ialah ia tidak dibataskan dengan struktur, tema, perbendaharaan kata, ayat dan jalan cerita semasa menghasilkan karya. Berbeza pula dengan prosa tradisional yang mempunyai panduan asasnya tersendiri. Ciri yang kedua pula kita dapat lihat kepada mesej yang tersirat. Dalam prosa moden ni, penulis atau pengarang akan menghasilkan dan mengkaryakan pemikiran mereka berdasarkan pengalaman ataupun kreativitinya tersendiri. Pembaca juga akan dapat menangkap mesej ini melalui jalan cerita dengan sendiri. Jadi, ciri yang ketiga ialah keterbukaan. Karya sastera moden ini lebih bersifat terbuka yang mana karya ini juga diselitkan dengan isu sensitif, politik dan lain-lain. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir ialah kita dapat lihat ialah tu kreatif. Oleh kerana semakin banyak karya sastera yang kepelbagaian aliran telah muncul, maka kreatif ini telah menjadi salah satu ciri yang penting kerana inilah yang menjadikan daya tarikan kepada pembaca. Seterusnya kita lihat kepada jenis prosa moden. Jenis prosa moden ni terbahagi pada tiga, iaitu cerpen, novel dan drama. Yang pertama, cerpen ni menurut Hussein dan rakan-rakan dalam buku Glosari Istilah Kesusasteraan 1988. Iaitu cerpen ni sebagai singkatan cerita pendek, iaitu kisah rekaan yang relatif pendek dihasilkan dalam bentuk prosa. Dilihat dari segi panjang pendeknya, sesebuah cerpen biasanya mengandungi antara 500 hingga 15,000 patah perkataan sahaja. Ia juga mempunyai kesatuan terutamanya dalam plot di samping unsur lain juga seperti tema, kesan watak, mood dan gaya. Jenis yang kedua iaitu novel. Novel pula merupakan karangan yang berbentuk fiksyen, iaitu juga dikategorikan sebagai prosa naratif yang mengandungi cerita panjang yang ditulis dalam bentuk prosa. Dan jenis yang ketiga iaitu drama. Drama yang merupakan karya yang dipersembahkan oleh pelakon di pentas, radio ataupun TV. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada prosa moden yang telah dikarang oleh Usman Awang, iaitu cerpen Surat dari Seorang Mata-Mata bertarikh 20 Oktober pada tahun 1950. Pemikiran Usman Awang yang terdapat dalam cerpen ini berkisarkan tentang keluhan dan rintihan anggota polis yang tidak mendapat gaji yang setimpal. Pengorbanan anggota polis ini dilihat sangat tidak dihargai sehingga mereka terpaksa berhutang untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Usman Awang cuba menggambarkan bagaimana seorang mata-mata terpaksa hidup dalam penderitaan walaupun sudah lama bekerja dan berkhidmat, tetapi hidupnya juga tidak berubah ke arah yang lebih baik. Kebanyakan latar perkembangan cerpen ini berkisarkan perkembangan politik semasa yang mana masyarakat terpaksa hidup dalam keadaan darurat dan masyarakat hidup dalam ketakutan. Dan cerpen ini berlarutan juga sehingga kepada cerpen Korporal Tua. Seterusnya, cerpen yang kedua ialah cerpen Korporal Tua tahun 1962. Usman Awang membawa isu yang sama dengan cerpen yang lalu yang berkisarkan isu gaji yang rendah yang tidak setimpal. Kali ini Usman Awang mempunyai asas yang kukuh untuk melontarkan pandangannya kerana beliau pernah berkhidmat sebagai anggota polis
daripada tahun 1946 sehingga 1951. Setelah itu beliau aktif dalam menjadi wartawan dan sentiasa mengekori hal ehwal semasa. Seterusnya ialah cerpen Matinya Seorang Perempuan pada tahun 1939. Cerpen ini mengisahkan kehidupan seorang janda yang berjuang dengan mulutnya dalam menuntut bela kesucian dirinya yang telah diragut oleh seorang yang berpengaruh yang dikenali sebagai Pak Leman. Dalam cerpen ini meliputi masalah ketidakadilan sosial, meliputi soal kemiskinan, penderitaan hidup, golongan bawahan, penyuaraan yang tidak berpuas hati terhadap kepincangan dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat serta mengenai keburukan-keburukan yang berlaku di sekeliling masyarakat waktu itu. Usman Awang melalui cerpen ini memasukkan seruan agar yang terjadi disedari oleh masyarakat agar bersama-sama mengatasinya. Dari kebanyakan cerpen Usman Awang ini, Usman Awang cuba menonjolkan penentangan rakyat dan penindasan golongan berkuasa. Golongan berkuasa menggunakan kesempatan menindas rakyat miskin demi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Juga bagaimana perbezaan taraf antara miskin dan kaya. Prosa moden yang seterusnya ialah drama Tamu di Bukit Keni. Dalam drama ini, Usman Awang memberikan kritikan tentang perkara yang salah yang lazim dalam kehidupan seharian. Pada awalnya dapat kita kesan dalam drama ini, beliau mengkritik masyarakat yang sengaja melanggar peraturan, namun aturan tersebut disusun untuk kesejahteraan semua pihak. Beliau juga mengkritik orang Melayu yang sentiasa mensia-siakan bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan. Usman juga banyak mengkritik para pekerja yang banyak bersembang ketika waktu pejabat di warung dan kedai kopi. Seterusnya lagi, watak isteri pegawai dalam drama yang mengkritik media dan akhbar tempatan pada zaman berkenaan yang lebih membesar-besarkan cerita picisan. Dan jika dilihat realiti hari ini juga, keadaan ini masih berterusan. Ada segelintir media-media lebih membesar-besarkan tentang hal-hal picisan yang kadang-kala langsung tidak membuka minda masyarakat. Beliau juga mengharapkan agar lebih banyak ahli politik menjadi lebih mesra rakyat. Justru tidak heranlah drama Tamu di Bukit Keni ini sudah beberapa kali diangkat untuk dipentaskan di khalayak ramai. Malah pada tahun 2001, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun dahulunya dikenali sebagai Badan Pencegah Rasuah Malaysia, Badan Pencegah Rasuah, pernah mementaskan drama ini di Auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang terakhirnya ialah novel Tulang Belulang. Novel ini mengisahkan kisah polis hutan pada zaman darurat yang mencengkam hidup rakyat. Novel ini menyentuh perasaan pembaca dengan perasaan sebab, simpati, marah dan pelbagai lagi perasaan yang bercampur aduk. Pengorbanan prajurit yang sanggup bergadai nyawa sehinggakan tidak sempat melangsungkan majlis perkahwinan ketika itu apabila telah dipanggil dalam operasi, sedangkan majlisnya akan berlangsung tidak lama lagi dan beliau telah meninggal dunia tanpa sempat melangsungkan majlis perkahwinan tersebut. Usman Awang memainkan emosi perasaan tentang betapa pengorbanan prajurit negara dengan bersungguh-sungguh dalam mempertahankan tanah air negara. Itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.